الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat semula kita bertemu untuk kita menyambung kembali majlis pembacaan hadis-hadis Nabi SAW dan mengambil faedah penjelasan daripadanya, iaitu daripada kitab Arba'in, ya, Kitabul Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih masyhur dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un An-Nawawiyah, ta'lif Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita ambil faedah daripadanya. Salah seorang ulama besar yang di sisi mazhab Syafi'i, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usia yang relatif muda, iaitu 45 tahun. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kepada hadis yang seterusnya daripada 42 hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini, yang memaparkan secara komprehensif wakil terhadap segala aspek yang berkaitan dengan Islam, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hukum, hakam, dan seumpamanya. Kita berada pada hadis yang ke-32 daripada 42, maknanya berbaki 10 lagi hadis. Dan ini merupakan majlis kita yang ke-50 lebih. Maknanya sudah 50 kali pertemuan kita di dalam membaca dan membahas. Ada hadis-hadis tertentu kita mengambil beberapa siri untuk menjelaskannya, kerana luasnya faedah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis-hadis ini. Baik, kita berada pada al-haditsus tsani watsalasun. Hadis yang ke-32 adalah hadis di antara yang paling ringkas. Ada beberapa hadis yang paling ringkas di dalam kitab Arba'in ini, yang sekali kita baca terus langsung kita boleh ingat. Contoh apa? La taghdab, jangan kamu marah. Sekali baca saja insya-Allah kita ingat. Dan sekarang hadis yang kedua ini adalah pendek juga. Itu hadis yang merupakan salah satu daripada kaedah yang sangat agung di dalam perbahasan, iaitu fiqhul Islam, yang merupakan salah satu daripada qawaid al-qawaidul kulliyatul kubra,
Iaitu kaedah-kaedah yang secara menyeluruh yang sangat besar. Maknanya penting sekali di dalam yang memberikan garis panduan hal-hal yang berkaitan dengan membuat keputusan. Nanti kita akan jelaskan. Baik, langsung saja kita baca hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Dah, ini. Ya. Baik. Hadis yang pendek. Ya. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amru bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dah. Baik, hadis ini adalah hadis yang sangat pendek. Yaitu hadis yang datang daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Semoga Allah meridainya. Yaitu anna Rasulullah SAW, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, la darara, ya, la darara, tidak boleh, ada bahaya dan tidak boleh, ya, wala dirara, dan tidak boleh membahayakan orang lain, ya, atau tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan, atau tidak ada bahaya dan tak boleh mendatangkan bahaya. Tu kaedah. Ni jawami'ul kalim. Ya, pendek, tapi sebenarnya di dalamnya terkandung perbahasan yang sangat luas. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Ad-Daruqutni dan yang selain daripadanya dengan musnad. Apa makna musnad? Iaitu bersambung sanadnya dan tiada dibuang seorang jua pun daripadanya. Maknanya muttasil sanadnya. Maknanya memenuhi salah satu daripada syarat hadis. Hadis sahih sanadnya adalah muttasil. Hadis hasan juga muttasil. Muttasil bersambung sanad. Ya, satu daripada 5 syarat untuk menentukan hadis itu sahih atau hasan atau dhaif. Ya. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal. Ni kalau belajar mustalah hadis, kita akan jumpa istilah-istilah ini. Apa makna mursal? Iaitu hadis yang gugur daripadanya sanad seorang sahabat Nabi SAW. Maknanya tabi'in dia riwayat langsung saja dia sandarkan pada Nabi SAW. Maknanya gugur, ya, sahabat Nabi SAW. Itu namanya mursal. Disandarkan langsung kepada Nabi SAW. Dari Amru bin Yahya, dari bapanya, kemudian digugurkan Abu Sa'id. Hadis ini baginya ada beberapa jalan. Yang setengahnya menguatkan akan yang lain. Jadi disebut 2 jalan. Jadi hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Baik. Maknanya hadis yang boleh dibuat hujah. Boleh berdalil dengannya. Baik, yang pertamanya adalah perawi hadis ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Sa'id, kunyahnya. Ya, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak menghafal, ya, lagi banyak pula ilmunya, banyak hafalan hadisnya. Dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW daripada golongan Ansar. Jadi dia adalah Al-Ansari. Dia terkenal seorang yang pintar dan bijaksana. Dan beliau radhiyallahu an diperkirakan meriwayatkan hadis sekitar kurang lebih 1000 hadis. Maknanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ansar yang satu ini. Baik. Di antaranya adalah hadis yang dipaparkan, ya, pada hadis yang ke-32 ini. Baik, penjelasannya. Faedah daripada hadis ini. Yang pertamanya, hadis ini amat ringkas. Namun maksudnya sungguh bernilai dari jurusan fiqh Islam. Ya. Kerana darinya lah dikeluarkan kaedah yang sangat penting. Ya, kaedah yang sangat penting, berfaedah dan merupakan salah satu daripada 5 kaedah pokok dalam Islam. Yang kita sebut tadi Al-Qawaidul Kulliyatul Kubra. Iaitu kaedah-kaedah, ya, kulliyah menyeluruh.
yang besar, yang agung. Maknanya ini adalah salah satu daripada kaedah trust di dalam apa? Di dalam hal yang berkaitan dengan ya perundangan hukum Islam. Ya, kerana daripadanya dikeluarkan ya kaedah hukum dan pedoman di dalam membuat sesuatu keputusan. Ya. Yang kita panggil dengan istilah zaman moden sekarang sebagai iaitu problem solving and decision tools. Alat untuk menyelesaikan masalah, untuk anticipate current or future problems or concerns or challenge. Understand? Understand or not, Profesor? Maknanya kaedah yang digunakan untuk menghadapi masalah, cabaran, ya masalah atau cabaran atau peluang-peluang yang sama ada sedang berlaku atau akan berlaku atau yang telah berlaku. Kalau yang telah berlaku, kita panggil apa? Untuk menghadapinya adalah corrective action. How to rectify, nak membetulkan kembali keadaan itu. Ya, yang sedang berlaku sama juga dan yang akan berlaku. Kita anticipate prior to the actual happening. Sebelum berlaku, kita dah buat tindakan. Istilahnya panggil apa? Tadi correction. Ya, corrective. Sekarang prevention or preventive. Dan itulah yang terlebih baik. Tapi dalam kehidupan kita akan menghadapi dua perkara ni. Perkara dah berlaku, perkara yang belum berlaku. Jadi Islam, ya sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Ya, Islam dapat menyesuaikan dirinya dalam segala keadaan. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman kita, sampai hari kiamat. Apa saja isu-isu yang berlaku, yang belum berlaku, yang sedang berlaku, semua ada penyelesaiannya dalam Islam. Masya Allah. Ya. Jadi di antara penyelesaiannya adalah 5 kaedah agung. Ya, kita belajar dalam salah satu jurusan ilmu kita panggil qawaidul fiqhiyah. Kaedah-kaedah fiqh. Maka pasti kita akan temui ya 5 perkara. 5 kaedah pokok. Apa dia kaedah pokok 5 tu? Yang pertama, hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat, al-umuru bi maqasidiha. Daripada situ dapat kaedah. Ya. Perbuatan itu bergantung kepada maksud. Ya, innamal a'malu bin niat. Jadi ini daripadanya nanti kelima-lima kaedah ni bercabang daripadanya banyak nanti. Ya, kemudian kaedah yang kedua adalah bukan. Innamal a'malu bin niat tu satu kaedah. Ya, al-umuru bi maqasidiha. Itu kaedah daripada hadis yang pertama tadi. Yang kedua contoh kaedahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Tu. Keyakinan tak dapat ya dihapuskan, ya dibatalkan, dihilangkan dengan keraguan. Jadi kaedah yang pertama apa tadi? Ya, kaedah yang pertama berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat itu sendiri kaedah. Ya, ada ulama dia tukar. Ya, dia menyusun semula, dia kata apa? Al-umuru bimaqasidiha. Yusidiha. Semua perkara itu tergantung pada tujuannya. Kaedah yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tak akan dapat dihilangkan dengan keraguan. Tu. Kemudian kaedah yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Dan yang keempat, ni kaedah ni. La darara wa la dirara. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tak boleh membahayakan orang lain. Itu contoh maksud dia. Dan yang kelima kaedahnya adalah al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan boleh dijadikan sandaran hukum. Tapi ada perincian tergantung dari situasi. Tapi umumnya adat setempat boleh dijadikan sebagai panduan untuk menetapkan hukum. Ya, contoh adat kebiasaan apa? Adat setempat. Berpakaian. Seorang lelaki berpakaian kain pelikat. Pakai baju Melayu. Tu adat pakaian. Ya, selama mana dia tak melanggar syariat, maka itu adalah diperbolehkan. Ya. Itu 5 pokok. Ada ulama memasukkan 6. Ya, kaedah yang ke-6, ikmalul kalami aula min ihmali. Memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya. Jadi ini di antara kaedah-kaedah dipanggil al-qawaidul kulliyatul kubra. Di dalam perbahasan ilmu, iaitu
ya al-qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah di dalam memahami fiqh Islam. Dan kaedah-kaedah inilah yang digunakan oleh para mujtahid untuk menyelesaikan sesuatu perkara yang berlaku di dalam masyarakat. Baik. Jadi prinsip hadis ini sangat agung, la dirara wala dirara, iaitu ya untuk memastikan segala sesuatu yang membahayakan atau yang memudaratkan hendaklah dielakkan, dihilangkan, dijauhkan atau diminimalkan. Itu dia panggil risk control. Istilah bahasa Inggeris dia panggil apa? Managing risk. Islam lebih awal mengajar tentang risk management and opportunities. Pengurusan risiko dan peluang-peluang. Bukan orang hari ini yang memperkenalkannya, tak. Islam, sejak kemunculan Islam, Nabi SAW telah mengajar. Ya, cuma ketika itu, ya, Nabi SAW langsung menerapkan kaedah itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian datang para ulama kemudian, Allah berikan mereka kecerdasan, Allah berikan dia ilmu, Allah berikan mereka ilham, maka mereka menyusunnya secara sistematik. Sebab itulah setelah kewafatan Nabi SAW, ya, kemudian ilmu itu sedikit demi sedikit dibukukan. Dimulai dengan Quran dan hadis. Yang asalnya Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah tamar, batu, kulit, ya, dan sebagainya. Kemudian, ya, demi untuk maslahah, ini kan kaedah yang digunakan. Ya, nak jaga maslahah, nak buang mudarat. Sebab apa? Ramai para penghafaz Quran mati syahid, meninggal dalam peperangan. Khawatir nanti kalau mati semuanya, ya, Al-Quran itu hilang bersama dengan pemiliknya. Maka para ulama, para sahabat pun berbincang, bermesyuarat, akhirnya bersetuju untuk, ya, mendokumentkan. Akhirnya terhasillah Al-Quran yang kekal sampai sekarang dalam bentuk mushaf, dinamakan mushaf Utsmani. Ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, khalifah yang ketiga lah yang menyempurnakannya. Idea cetusannya datang daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lagi. Tapi waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sibuk dalam menguruskan, iaitu peperangan melawan kelompok yang tidak mahu keluar zakat dan sebagainya. Masya-Allah. Kemudian, ya, hadis berada bertebaran di dada-dada para sahabat, kemudian juga didokumentkan. Ya, sempurna. Ya, hadis-hadis itu secara pokoknya maka terhimpun di dalam, ya, kitab Sunan Sitah atau Sunan Tis'ah. Kemudian datang lagi kitab-kitab Musnad dan sebagainya. Ya, dihimpunkan kitab Muwatta dan pelbagai lagi. Kemudian datanglah ilmu-ilmu yang muncul daripadanya. Kerana apa? Ketika itu umat Islam makin tersebar luas ke seluruh dunia. Isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam very complex. Datang perkara-perkara baru dengan, ya, kepelbagaian, ya, bangsa yang masuk Islam, ya, kebiasaan adat kehidupan yang pelbagai. Maka nak menyelesaikan isu itu bagaimana? Maka para ulama pun, ya, menerjunkan dirinya untuk mengambil faedah. Ya, bagaimana nak menyelesaikan isu-isu, contohnya tentang makanan, tentang pakaian, ya, tentang masalah-masalah yang dihadapi, perkara-perkara baru. Contoh kita lihat, ketika sampai pada zaman Umar radhiyallahu an, orang yang minum arak dinaikkan jumlah sebatannya daripada 40 jadi 80. Padahal asal sebelum-sebelum itu adalah 40. Kenapa Umar radhiyallahu an menaikkan jadi 80? Tu sebab itu ketika itu mudaratnya makin besar, ramai orang yang minum arak. Jadi nak tutup itu, maka dikenakan tindakan yang lebih tegas sebagai nakalam min Allah. Ni indahnya syariat Islam ni, sebab dia ada tools, problem solving tool dia, ya, sangat menakjubkan. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW langsung saja menyelesaikan dengan firman Allah dan, ya, ucapan Nabi SAW. Contoh kita lihat, ya, Nabi SAW di dalam menyelesaikan masalah, iaitu hal yang berkaitan dengan mudarat dan tidak mudaratkan ini. Contoh dalam masalah wasiat umpamanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, ya, yusa biha aw dainin ghairu mudar, ila akhir ayat. Ya, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau, yakni, dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan para ahli waris. Maknanya ini dalam urusan apa ni? Iaitu wasiat. Jangan menimbulkan mudarat dalam berwasiat. Dan dia termasuk dosa-dosa besar. Ini nak tutup apa? Perkara yang mendatangkan mudarat kepada ahli waris. Dan Islam menetapkan wasiat itu
hanya 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan, itu pun setelah dibersihkan semuanya, hutang ya dan seumpamanya. Kena clearkan dulu, barulah ya faraid. Ya, sebab apa? Wasiat itu hanya 1/3, tak boleh lebih, supaya waris yang ditinggalkan itu tak teraniaya. Itu kan mudarat. Itu contoh. Ya, ataupun ayahnya atau ibunya pilih kasih anak yang paling dia sayang, dia bagi paling banyak harta. Itu kan mudarat, maka hendaklah dihilangkan. Ini contoh. Ya, jadi Nabi SAW langsung saja menyelesaikan dengan perintah Allah ataupun dengan hadis Nabi SAW. Ya, contoh tengok dalam masalah rujuk atau nikah, rujuk nikah. Ya, rujuk setelah talak. Allah sebut dalam Quran, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Tu. Ya. Jadi Islam letakkan batasan talak itu 3 kali. Supaya nak tutup mudarat, jangan dia bermain-main. Hari ini dia cerai isteri dia, dia rujuk, esok dia cerai lagi. Esok dia cerai lagi, esok dia rujuk lagi. Itu kan memberikan penganiayaan pada si isteri. Ya. Dia main-main. Barangkali bila dia cerai, isteri dia tak ada lagi dengan dia, tapi tiba-tiba dia rujuk balik. Itu contoh. Ya, ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, contohnya dalam jual beli, ya dan sebagainya. Ya, jual beli diharamkan ya dalam muamalah. Ya, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Tu Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tu kan mudarat. Jual beli itu adalah manfaat. Dan dalam jual beli nanti ada perbahasan. Ya, jual beli bagaimana yang boleh mudarat, yang mana manfaat dan sebagainya. Masya Allah. Jadi Nabi SAW langsung saja menyelesaikan dengan Quran dan hadis. Tapi bila datang isu-isu yang baru, maka datanglah para ulama dengan kawaid itu, dengan mengambil kira dalil daripada Quran, daripada hadis. Ya, kemudian mereka beristihad dengan ijma', dengan kias, dengan kaedah-kaedah dalam usul ya mazhab masing-masing. Maka dengan itu mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Jadi tak ada satu isu pun masalah yang berlaku dalam masyarakat Islam dan umat manusia umumnya semua dapat diselesaikan dengan kaedah-kaedah ini dan kaedah-kaedah yang datang daripadanya. Jadi ya, kaedah pokok ini iaitu la darara wa la dirara, iaitu tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maknanya apa? Ya. Iaitu la darara itu tidak ada kemudaratan, tidak ada bahaya. Pada siapa? Pada dirinya. Ya, dia sendiri tak boleh bahayakan diri dia, dan pada masa yang sama tak boleh membahayakan orang lain. Bukan hanya pada diri dia, ya, pada persekitaran, ya dan sebagainya. Ya. Wala dirara, tidak boleh berbuat kemudaratan, iaitu bermacam-macam. Ya, ini dalam perbahasan para ulama mereka akan memperincikan. Cukuplah kita menggunakan perbahasan yang mudah. Ya. Wala dirara itu ada macam-macam maksud dia. Yang pertama iaitu jangan melakukan kemudaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Itu maksud. Ya, jangan ya berbuat mudarat. Yang kedua, jangan melakukannya kepada orang lain dan jangan pula membalasnya, tetapi serahkan perkara itu pada pihak yang berkenaan, yang berwajib. Yang ketiga, jangan mengerjakan sesuatu yang berguna pada diri sendiri. Buat benda tu faedah kita, tapi pada masa yang sama mendatangkan mudarat atau kesusahan pada orang lain. Itu istilah apa tu? Selfish. Dia penting diri dia je. Orang lain apa peduli. Tu kan manfaat untuk dia tapi mudarat untuk orang lain. Nanti kita akan bagi contoh-contoh. Ya. Kemudian yang keempat, jangan mengerjakan sesuatu yang semata-mata menyusahkan orang lain, sedangkan orang yang mengerjakannya pula tidak mendapat faedah. Faham? Dia buat tu pada dia tak ada faedah, tapi datang mudarat pada orang. Untuk dia tak ada faedah apa pun, tapi untuk orang lain dia mendapat mudarat. Ni 4 contoh. Faham? Ya, iaitu ya, wala dirara tu yang pertamanya tidak boleh berbuat kemudaratan bermacam-macam jenis. Di sini diberi contoh 4. Ni kaedah umum. Ya, nanti akan datang perincian, contoh-contoh. Ya. Jadi kemudaratan apa makna dia? Ya, iaitu sesuatu yang menyusahkan selain daripada kita. Sesuatu yang menyusahkan, yang memberi mudarat
maknanya memberi risiko. Senang bahasa dia, risiko, risk. Ya, sesuatu yang merugikan pihak yang lain. Sama ada pihak yang lain itu adalah dalam jurusan manusia atau alam sekitar. Boleh bagi contoh? Mudarat pada alam sekitar. Buang sampah okey, itu biasa. Ni isu kat Selangor apa? Sungai tercemar. Dia kira kilang dia beroperasi, untung jualan. Dia tak peduli pada orang lain. Yang penting duit. Dia buang bahan buangan, wastage from dia factory. Ya, wastage daripada prosesannya. Ya, apa sajalah. Dia buang ke dalam sungai. Akhirnya sungai itu tercemar. Siapa yang akan mendapat mudarat? Bukan hanya manusia. Tu, penghuni sungai tu. Nampak tak? Jadi Islam, Masya Allah. Jadi Islam kita boleh buat kesimpulan dengan kaedah-kaedah ini apa dia? Ya, Islam adalah satu cara hidup, panduan. Dan Islam dia tetap sepanjang zaman dia adalah relevan. Islam, kaedah-kaedah tu, ya, dia tetap relevan. Sebab tu Islam satu-satunya agama yang dapat menyesuaikan diri dalam apa keadaan pun. Ya. Jadi Islam tu dikenali sebagai undang-undangnya, kaedah-kaedahnya adalah very dynamic, very elastic, very fluid, very flexible, very effective, very applicable, very efficient, very rational, very factual. Apa sajalah istilah kita nak sebut yang canggih ni, semua kena pada Islam. Agama selain daripada Islam tidak ada kaedah. Tidak menjelaskan bagaimana nak menyelesaikan isu tentang contoh mudarat. Apa mudarat? Sekarang mudaratnya adalah penduduk dunia, wanitanya mengatasi lelakinya barangkali berganda-ganda. Apa mudarat dia? Wanita tidak menemui pasangan hidup dia. Cuba kita lihat sekarang, yang ramai lelaki ke wanita? Cuba tengok di sekolah, ramai pelajar lelaki ke wanita? Wanita. Dalam satu kelas, berapa orang lelaki? Masa kelas awak berapa orang lelaki? Dua-dua kelas campur contoh, 7 orang lelaki. Perempuan? Lebih kurang saja, tak payah kira. 10, 15, 20. 15. Rufaidah, kelas awak berapa orang? Lebih kurang, ingat-ingat. Melambatlah jawapan. Dah lama tak sekolah. Rojihah, kelas awak berapa lelaki? Ambil semua sekali lah, the whole class. Barangkali, tapi kalau the whole universiti, ramai mana? Wanita juga. Cuba kita pergi tengok ke pejabat. Majoritinya wanita kalau di pejabat. Masya Allah. Tanya agama lain, macam mana dia nak solve that problem? Ya, sebab itu Islam datang dengan 4. Satu lelaki boleh kahwin 4. Apatah lagi kalau zaman peperangan, ramainya orang lelaki mati syahid. Yang tinggalnya, jadi sebab itulah sepanjang zaman khusus di lelaki ni spesies terancam. Perempuan makin ramai. Tak temu pasangan berapa ramai. Contoh, ya itu takdir jodoh. Tapi Islam, there must be way out. There must be a solution for any given situation, for whatever problem. Amazing tak? Dia elastic, dia fluid, dia flexible, dia adaptable. Adaptable to the terrain. Very flexible. Dalam situasi tertentu, Islam tu dia seperti ini. Ya, be firm like mountain. Be fierce like fire. Be quiet like forest. Be flexible. Ya. Be fluid like water. Nampak tu? Be swift like wind. Tu Islam. Apa keadaan pun semua dia boleh menyesuaikan diri. Bukan hanya dari segi urusan hal yang berkaitan dengan keduniaan. Dalam urusan ibadah pun dia very flexible. Contoh solat, betul kan? Kita tak tahu arah kiblat. Hadapkan saja ke mana pun. Tu nak tarik manfaat. Jangan mudaratnya tinggalkan solat. Tetap solat. Musafir, sulit, jauh perjalanan, boleh dikosarkan, boleh dijamakkan. Nampak tak? Jadi para ulama, semua tu perkara-perkara yang berlaku dalam lapangan kehidupan seorang Muslim, semuanya ada solution. Jadi sebab itu hidup jangan datang ke alasan. Don't come up with a lot of excuses. Bring your
solution. Be part of the solution, not be part of the problem. Faham? Jangan jadi orang yang mendatangkan, mencetuskan masalah. Jadi orang yang menyelesaikan masalah. Sebab Islam, ya, dia formulate solution. Tak ada satu isu pun yang tak dapat diselesaikan. Ni tengok kaedah-kaedah ni. Dia ambil daripada mana kaedah-kaedah 5 ni yang pokok ni? Daripada Quran. Daripada hadis Nabi SAW. Kemudian para ulama berijtihad daripada pokok kaedah tadi, datang ranting-rantingnya. Masya Allah. Ya, sebab itulah, ya, menjadi seorang Muslim, sungguh, ya, suatu keberuntungan, satu kebahagiaan. Ya, Allah beri kita pelbagai tools, problem solving tools. Kalau kita belajar ilmu pengurusan moden, ya, dengan pemikiran manusia, mereka menghasilkan pelbagai tool untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam dunia pekerjaan. Ya, dia pun buat pengurusan risk management, how to calculate risk. Ya. Kemudian dia buat macam mana nak solve problem, katakan productivity menurun. Maka dia buatlah improvement teknik, how to improve, ya, our efficiency, productivity, quality and so on. Ya, kalau contoh, ya, nak menyelesaikan masalah, ya, masalah contohnya defect, banyak masalah, ya, contohnya, maka mereka memperkenalkan contoh root cause analysis teknik, ya, ataupun yang menggunakan alat-alat macam mana nak menyelesaikan dia, 7 tools how to improve dan sebagainya. Banyak ni kalau belajar ilmu pengurusan. Tapi rupanya Islam lebih agung lagi daripada itu semua. Tengok di kaedah 5 ni macam mana penerapannya menyelesaikan banyak isu-isu kehidupan, ya, khususnya bagi umat Islam. Jadi, ya, sungguh para ulama, Allah telah kurniakan bagi mereka kecerdasan yang luar biasa. Bukan hanya sekarang, sejak daripada kewafatan Nabi SAW, para sahabat berijtihad untuk menyelesaikan masalah. Ya, cuba kita tengok penerapannya, luar biasa. Sampai sekarang relevan, cuma readjust according to our actual current situation. Tengok COVID tu. Ni pakai kaedah ni, betul kan? Ya. Apa kaedahnya? Untuk menghilangkan mudarat, kita tak boleh hilang. You cannot eliminate 100% totally. So you move to next step. Can you reduce it or not? Boleh kurangkan tak? Ya, tak boleh kurang. Can you avoid it? Can you avoid? Elakkan. Nampak tak? Or, ya, can you divert dia? Divert tu avoid lah. Ya. Dia ada satu kaedah. Kalau ilmu pengurusan, dia masuk, dia panggil kaedah scamper. Jadi, teknik sikit lah ni. Pengurusan. Can we substitute? S. Substitute. Boleh ganti tak? Ya. C. Can we combine or not? A. Can we add something? M. Can we modify? E. Can we eliminate? R. Can we rearrange, remodify and so on? Ni semua kaedah-kaedah. Jadi alat yang ada dalam kawaid fiqhiyah ni, dia seperti itu. Contoh penerapan yang kita sebut, ya, seperti COVID. Macam mana nak selesaikan COVID? COVID tu kan mudarat. Allah datangkan musibah. Tapi Allah telah menjelaskan setiap penyakit ada ubat. Betul kan? Sekarang dia adalah dah berlaku. Bila dah berlaku, tindakan yang akan kita buat dipanggil apa? Correction. Dia bukan preventif lagi, correction. Tapi kalau orang yang belum terkena COVID, maka dia dipanggil preventif. Jadi, kaedah ini, ya, tidak membahayakan dan tidak mendatangkan bahaya. Bagaimana? Kita ni, contoh orang tu terkena COVID. Kalau guna kaedah ni bagaimana? Dia tidak dibenarkan untuk keluar daripada negerinya, negaranya, keluar dan masuk. Faham? Tu kaedah apa tu? Nak prevent. Jangan COVID itu spread out to other person, to other location. Nampak? Nanti kita akan contoh. Masya Allah, ni kaedah sungguh agung. Jadi para ulama kita luar biasa. Allah bagi kecerdasan, ya, untuk menggunakan kaedah-kaedah ini dalam menyelesaikan masalah. Jadi benarlah Islam, dia adalah agama yang menyelesaikan semua masalah. Cuma kadang-kadang kita belum jumpa penyelesaiannya. Tapi penyelesaiannya tetap ada. Sebab itulah para ulama, para mujtahid, dia scratch their head thinking very deeply, sama ada secara individu atau berjamaah, nak selesaikan masalah ni. Sebab di zaman sekarang masalahnya sangat kompleks. Dia perlukan kepelbagaian kepakaran. Kepakaran itu tidak hanya pada saat ada satu orang. Sekarang tidak ada lagi yang diistilahkan sebagai ensiklopedia bergerak. Dia seorang semua menguasai. Dia menguasai ilmu kedoktoran, ilmu keuangan, ilmu antarabangsa. Ya, pada masa yang sama dia seorang alim mujtahid. Takkan ditemui orang seperti itu. Sebab itu sekarang dia panggil, iaitu ijtihad,
ya, istimai, berkumpul. Nak buat fatwa, nak keluar fatwa, macam mana nak ni? Contoh, kenapa sampai sekarang masih belum lagi dibenarkan untuk solat berjamaah seperti sebelum ada Covid? Ni. Ya. Jadi para mufti bersidang, mengambil pandangan daripada pihak KKM, mengambil ya pendapat daripada pakar-pakar farmasis contohnya, pakar-pakar ekonomi, ya pelbagai semua. Ya bahagian ya, perundangan, bahagian penguatkuasaan. Ya dan berbagai-bagai. Duduk bagi idea-idea. Ini orang awam ni kena faham. Ya dia tak faham, dia desak-desak bila masjid nak buka, bila masjid nak buka. Dia serahkan kepada pakarnya. Serahkan urusan itu kepada pakarnya. Mereka sudah, ya mereka adalah orang-orang yang alim. Mereka tahu kaedah-kaedah ini dan mereka menerapkannya. Tugas kita apa? Taat, bersabar. Ya kita jangan jadikan diri kita ni pula penyebab ya memudaratkan orang lain. Itu. Ya Masya Allah. Jadi ya, daripada kaedah ini, ya memberikan kesimpulan bahawa Islam melarang melakukan dan membawa kepada perkara-perkara yang berbahaya atau memudaratkan sama ada pada diri sendiri, orang lain dan juga persekitarannya. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Tu Islam nak jaga yang itu. Sebab itu Islam dia bukan agama nafsi-nafsi. Bukan agama pribadi. Dia adalah agama bermasyarakat. Ya. Islam melarang kita selfish. Ya, perlu dia apa aku? Yang penting aku. Tak, Islam tak ajar begitu. Sebab itu dengan kaedah ini, ya kaedah yang kita panggil tadi, ya, iaitu la darara wala dirara, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan sama ada pada diri sendiri atau pada orang lain. Sungguh cakupannya sangat bermanfaat. Kita bagi contoh secara umum ni, kaedah penerapan. Ya. Contoh penerapan kaedah ini. Kita bagi tahu dah kaedah yang terkini seperti sekarang kita terapkan pada Covid. Larangan keluar ya masuk negara atau negeri yang terkena ya wabak ini. Contoh kita Kelang ni zon merah. Merah sangat-sangat. Maka bersabar, jangan keluar. Jangan pergi balik kampung pula. Tengok merebak ke Pahang. Beberapa kes yang berlaku sumbernya daripada orang Selangor. Tu balik kampung. Ya, dia negatif carrier. Dia ada pada dia tapi tak impact pada dia. Dia pergi, orang tu pula kena. Qadarullah, meninggal pula orang tu. Yang positif, dia yang positif, dia negatif. Ya. Contoh pemakaian PPE. Yang KKM siang malam duk bagi tahu tu stres. Ya, duduk di kedai kopi. Mesti ada penjarakan, satu meja 2 orang. Tak, sekarang di kawasan merah. Ya Allah, mak ayah ni cerdik bukan tak cerdik. Orang bandar. Ya, bekerja di jabatan-jabatan, di kilang-kilang. Ni orang cerdik semuanya. Tapi bila time hari cuti satu Ahad, bawa satu family je. Kena tertarik roti canai banji pagi-pagi. Penuh dengan anak-anak kecil. Duduk rapat-rapat. Ya, ini sungguh satu akhlak yang tercela. Islam aja tengok macam mana orang nak nampak Islam tu indah. You always remember, we are the ambassador. Istilah KKM, we are a front line. Betul kan? We are ambassador of Islam. Padahal Islam mengajar kita ni. Bukan KKM ni aja. Ni Islam dari awal aja. Preventive is better than cure. Ya, correction is very costly. Mahal. Sebab dah berlaku. Sebab tu Islam aja prevent. Kalau kamu belum kena, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bila kamu dah kena, menyesal pun tak guna lagi dah. Ya, ditakdirkan kena, jalan terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sempat bagi wasiat. Bila dah kena, tak boleh pergi ziarah. Betul kan? Pengebumian pun tak boleh pergi. Bila nak bagi wasiat? Nampak tak? Jadi orang take for granted, alah bisa tegal biasa. Padahal Islam mengajar kita. Ya, jangan mudaratkan diri kamu. Don't expose yourself to risk. Mudah saja perbuatan dia. Ya, jangan dia keluar pergi tempat orang ramai-ramai bersesak-sesak. Ni asyik nak menyalahkan masjid aja. Diri sendiri tak kawan. Ya. Tu bersesak-sesak. Ya, duduk di kedai kopi ramai-ramai bersembang-sembang. Bersabar. Kita tak tahu berapa lama lagi Allah uji kita dengan Covid ini. Nampaknya makin parah. Sebab apa? Degil kita ni, langgar peraturan. Sekarang bukan masa untuk menyalahkan. Sekarang adalah masa setiap diri menjaga diri mereka. Jangan memudaratkan diri mereka dan apatah lagi orang lain. Bersabar, be patient. Allah uji kita sikit saja, tak sampai setahun pun lagi.
Umat dulu bertahun-tahun. Ya. Bayangkan nanti akan datang sebelum kedatangan Dajjal, umat diuji dengan 3 tahun. Tahun pertama 1/3 Allah tahan, perintahkan langit tak turun hujan, bumi tak tumbuhkan tumbuhan. Setahun. Tahun kedua 2/3 Allah tahan langit, air tak turun. Allah tahan bumi 2/3 tak hidup, tumbuhan mati. Tahun ketiga Allah tahan keseluruhannya. 3/3. Dajjal datang ketika itu. Bayangkan, macam mana nak hadapi situasi itu? Kalau situasi seperti ini pun kita tidak boleh menghadapinya. Ini baru diuji sedikit. Allah tak tahan rezeki kita, ada. Susah ada orang bantu. Betul kan? Masih boleh hidup kita. Ya. Tapi ingat. Ya, kesian pihak kementerian. Siang malam beri peringatan. Sampai buat tagline, kita jaga kita. Bukan bermakna kita tak jaga hak Allah. Bukan. Itu adalah prinsipal, sebab musabab dari usaha manusia. Ya, kemuncaknya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang kita jaga kita pun kita tak buat, bagaimana Allah nak jaga kita? Betul kan? Sebab pelanggaran itu kita anggap biasa. Sebenarnya pelanggaran itu berdosa. Sebab taat pada ulil amri wajib. Dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat bagi kita khususnya. Nak jaga kita. Ni tak. Ya, salah kawan dia. Alah, pemimpin pun buat. Pemimpin urusan dia. Kenapa kita sibuk dengan urusan orang lain? Kalau nak kena dia. Kita ni. Nampak tak? Ni cara pemikiran yang salah. Wrong way of thinking. Banyak orang memiliki pemikiran yang salah. Ya, orang lain buat. Takkan kita tak boleh buat. Orang lain punca. Badan muka. Bukan begitu kaedah Islam aja, bukan. Protect yourself. Manfaat itu kembali pada kita. Apa yang kita buat, al-jaza'u minal jinsil amal. Selalu kita ulang kaedah. Ya, balik kembali. Kita lihat contoh lain. Ya, pemakaian PPE, patuh SOP. Ya. Kemudian contoh vaksin untuk imuniti. Contoh kan? Itu untuk apa? Tolak mudarat. Ya, bila telah terbukti vaksin itu, ya, selamat dan sebagainya, setelah dibuat pengkajian dan sebagainya, perincian very detail sebelum nak buat keputusan. Contoh. Ya, macam kita dulu vaksin cacar, betul kan? Masa kecil-kecil kat sekolah, macam-macam cucuk ada. Ya, sebab apa? Nak protect diri kita. Sebab di zaman sekarang penyakit tak macam dulu. Tubuh badan kita tak kuat seperti orang dulu. Orang dulu, dia punya immunity, body dia very excellent. Sebab apa? Permakanan yang masuk tu halalan thayyiban. Dulu nak campur elemen-elemen yang haram ni sulit. Dulu orang kampung makan fresh from the farm. Daripada kebun dia. Tengok mak ayah kita dulu. Tok Wan dulu, tengok. Tanam sayur. Ya, bela ikan di sungai aja. Ya. Fresh. Pagi-pagi makan ubi kayu, ubi keledi, apa yang ada? Goreng pisang. Tu. Ya, tak ada istilah teh tarik tak jumpa dulu. Teh tarik ni sekarang aja. TO ataupun kopi O je. Itu lah. Tapi pada masa yang sama kerja kuat. Gula yang masuk sekilo pun tak apa. Kemudian pergi bekerja. Sebab tu orang tua-tua dulu mana ada kencing manis. Mana ada obesity. Kurus saja, slim saja. Yang obesity tu sebab penyakit, keturunan. Ataupun kuat tidur, malas. Tu je. Kalau rajin bekerja berkebun, kurus saja. Nampak tak? Orang sekarang makan dah. Yes, fast food, KFC, macam-macam lah dia makan. Pizza, itu yang sedap tu, kek. Oi, sedap. Apa lagi? Contoh. Makanan yang berkeju-keju tu apa? Cheese. Cheesy. Trans fat macam-macam. Makan nasi dah convert kepada gula. Minum teh tarik pula lepas makan nasi. Contoh. Cuba tengok cara pemakanan orang Malaysia. Tu penyakit banyak. Roti canai dah labu minyak, lepas tu goreng pakai minyak lagi. Kemudian kena dengan teh tarik pula. Beku darah dalam badan. Beku darah pula. Beku lemak-lemak tu. Tu tak jaga dah diet, makan apa saja. Nampak tak? Jadi mudarat banyak. Sebab tu Islam ajar macam mana nak sihat. Permakanan nombor 1. Halal, thayyiban. Baik. Cara pengurusan makanan macam mana? Orang sekarang makan 24 hours. Pukul 12 malam, pukul 1 pagi, makan lagi. Jangan pergi tidur. Perut pun dapat pangkat PJK, perut jalan ke depan. Boroi orang lelaki dia, perut ke depan semua. Sebab makan tak ikut aturan. Nampak tak? Mudarat tak?
mudarat. Islam, kalau kita ikut kaedah Islam, kita akan lihat ya orang Islam penampilannya sejuk mata memandang. Sebab apa? Cara pemakanan ikut cara pemakanan Nabi SAW. Ya, body slim, nampak indah kan, betul kan? Ni obesity gemuk. Ya, pakai seluar pula nampak tak senonoh. Ya, jatuh maruah harga diri. Nampak tak? Ini semuanya Islam ajar. Ini kaedah ni. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Ya. Apa lagi contoh kaedah ni? Macam kita makan ubat. Ikut prescription doktor. Doktor kata ni makan begini-begini. Ya, kurangkan makanan berlemak. Contoh, jangan makan garam. Ni high pressure. Ya, blood pressure very high. Ya, kurangkan garam, kurangkan gula dan sebagainya. Maka kita kena tukar pola permakanan kita, diet kita. Sebab apa? Supaya kita tak ditimpa bahaya. Dan Islam memang larang wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Itu banyak penerapannya pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Ya, contoh, jangan sakiti jiran. Contoh. Ya. Pasang muzik kuat-kuat, pasang radio kuat-kuat, pasang ceramah kuat-kuat. Jangan muzik saja, ceramah pun sama. Contoh, dalam bab ibadah banyak orang langgar. Dia anggap ibadah tapi pelanggaran. Contoh, ya, lepas solat zikir kuat-kuat. Kita ni makmum masbuk. Ataupun datang jemaah kedua. Ya, musafir singgah situ nak solat berjemaah. Ya, satu bas turun. Dia, Tok Imam. Astaghfirullahalazim. Dengan lagu semua cukup. Irama, intonasi bukan main lagi. Yang Tok Imam ni apa aku baca? Satu bab. Makmum tu pun tak dengar. Duk dengar zikir Tok Imam tu. Ni daripada mana dia ambil? Itulah bid'ah nama dia. Kalau sebut bid'ah, marah. Ya, tengok mudarat lah tu. Manfaat ke mudarat? Pada Imam Syafi'i rahimahullah pun sebut, lepas berzikir, diamkan. Sir. Dia saja dengar. Dan Nabi SAW melarang mengganggu orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Tu nampak tak? Hairan bin Ajaib ni satu-satunya di Nusantara ni, khususnya di masjid-masjid ni. Zikir kuat. Padahal khususnya pada waktu maghrib. Ya Allah, kesian ramai orang masbuk. Kita kadang-kadang tak boleh nak baca. Dah lah speaker dia maximize kan. Kita dah jadi imam ni. Ya, solat. Kita musafir, contoh, singgah kan. Nak solat qasar dan jamak. Maghrib 3, isyak 2. Macam mana nak baca? Macam mana nak baca? Dia punya speaker pun dekatkan telinga kita je. Satu sana, satu sini. Ni patutnya ditegah mereka itu. Sehingga berkata Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah dalam kitabnya Fathul Mu'in. Sesiapa yang mengeraskan baca zikir mengganggu orang solat wajib diharamkan. Ni ulama mana ni? Ulama Syafi'iyah. Tapi kalau kita sebut begitu, ni Wahabi. Wahabi larang orang berzikir. Ini salah konteks. Kita sebut berzikir itu sunnah, tapi meninggikan suara itu bid'ah. Sebab apa? Mudarat kepada orang lain. Kamu tu dapat faedah pada kamu berzikir, tapi mudarat kepada orang yang sedang menunaikan kewajipan. Zikir kamu tu sunat, solat orang itu wajib. Tu tak faham. Ini masalah nak memahamkan ni bukan senang. Dia kira apa salahnya? Yang penting ni zikir. Padahal zikir itu diperlahankan. Masya Allah. Tapi kena sampaikan. Ya, kena sampaikan. Tu contoh banyak ni umum mematuhi undang-undang jalan raya, betul kan? Ya, tak boleh potong queue ikut left. Ni ikut gini. Jalan motor, lalu motor kan orang nak ambil. Ya, emergency lane. Banyak yang melakukan siapa? Inilah dia orang Islam. Padahal kalau dia faham kaedah-kaedah ni, pasti dia akan teliti. Bersabar di atas jalan. Sabar tu dapat pahala. Jam tu Allah nak mendidik kita supaya sabar. Jam tu, jam on the road. Allah nak ajar kita supaya menggunakan masa ketika kita berada jam di jalan raya tu. Barangkali ketika itu kita boleh baca buku. Bila kita sebut gini, biar betul Ustaz, takkan baca buku ni? Kita, ya. Sebab tu dalam kereta kita kan ada buku, ada kitab, ada Quran. Katakan jam, ya, katakan setengah jam, 45 minit. Sekarang lagi senang, Waze dah beritahu dah kita. Ya, duration, ya, untuk delay, ya, dalam jam ni sekitar 20 minit. 20 minit. Ambil kitab. Ya, ambil kitab baca. Terutamanya ustaz nak ceramah, dia dah prepare dah. Nak hafal hadis, nak hafal Quran. Begitu juga kita. Ya, waktu itulah kita boleh hafal. Banyak orang tak menggunakan waktu itu. Yang dia guna apa? Ingat kisah The Law of the Garbage Truck. Dia stres. Dia stres tu lamanya. Dia penuh depression, stress, anger.
Macam-macam lah, disappointment. Dia mengganggu, dia penuh sampah dalam badan dia. Lepas tu dia nak lepaskan macam mana? Mulut dia mulalah berbicara. Kemudian dia take action, drastic action, dia pun potong queue sana, potong queue sini. Nampak tak? Bukan mudaratkan diri dia saja, pada orang lain. Kan banyak lagi. Jadi daripada kaedah-kaedah inilah, kaedah pokok ni, la ya, darara wala dirara ni, maka para ulama menghasilkan kaedah-kaedah yang lain yang berkaitan dengan kaedah pokok ini. Contoh kita ambil di sini, banyak kaedahnya, kita ambil satu contoh atau 2-3 contoh. Ya. Berasal daripada tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Ada beberapa kaedah yang merupakan cabang dari kaedah besar ini. Di antaranya kaedah pertama, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Sesuatu yang membahayakan, ya harus, hendaklah dibendung. Semampu kita. Mudarat, apa saja mudarat yang kita hadapi, hendaklah kita bendung. Macam mana nak bendung ni? Kita sebut dah tadi. Either we delete, eliminate 100%. Kalau tak boleh, we reduce. Tak boleh reduce, kita buat apa? Kita transfer ke tempat lain. Ya, atau apa lagi? Atau kita modify. Tu kalau belajar engineering dia ajar. Ya, how to eliminate, katakan risk, eliminate disaster, macam-macam kaedah boleh pakai. Ya, kaedah biologi, metodologi, method, chemical method, physical method dan sebagainya. Ni ilmu pengurusan. Sebenarnya ilmu pengurusan tu sebenarnya, Masya Allah, sebenarnya dia sinonim dengan kaedah-kaedah ni. Contoh, biasa tak lalu di kawasan perladangan kelapa sawit, naik jalan lalu kawasan kelapa sawit luas, plantation, Felda plantation ke whatever, kita akan nampak ada satu tiang lurus, kemudian ada macam rumah kotak-kotak. Nampak tak? Nampak tak, Profesor? Profesor, apa tu? Rumah apa tu? Rumah apa tu? Yang pokok sawit rendah-rendah tu ada kotak satu, lepas tu tiang satu, dia pacak beberapa kilometer, satu. Rumah burung apa tu? Rumah burung hantu. Untuk apa burung hantu tu? Itu adalah ya tikus kontrol. Sebab tikus dia merosakkan pohon kelapa sawit, dia makan buah dia, ya dan sebagainya. Jadi nak reduce or eliminate, dia eliminate tak boleh, reduce. Jadi dia lepaskan, dia bela apa? Burung hantu. Ini dipanggil biology controlling method. Tak merosakkan alam sekitar. Dia mewujudkan satu ekosistem yang equilibrium ekosistem. Kita belajar biologi dulu waktu sekolah. Ya. Jadi burung hantu akan makan tikus. Atau nak lepas hula tak boleh, nanti dia patuk orang, betul kan? Tak praktikal yang tu. Jadi gunakan burung hantu. Nampak? Kalau tak ada burung hantu guna chemical method. Ni semua nak buang mudarat, bahaya daripada tikus. Macam mana kalau guna chemical? Pakai racun. Tapi racun ada impact, side effect, betul kan? Jadi kalau pakai burung hantu tak ada side effect. Sebab dia, tapi burung hantu lah nak cari pula. Ya, banyak bilangan dia. Jadi Allah jadikan, Masya Allah, setiap masalah semua ada penyelesaian. Dalam urusan dunia, ya, dalam urusan akhirat, komplit. Dalam urusan agama, ada semuanya. Baik. Jadi kaedah dia apa dia? Iaitu sesuatu yang berbahaya hendaklah diatasi, hendaklah dibendung. Ya, tu. Apa contohnya? Mudarat datang kita nak bendung. Contohnya jihad, betul kan? Jihad mempertahankan negara. Orang nak datang nak jajah kita, maka kita kena bendung. Ya, kena kurang. Contoh ni, bahaya handphone. Ni kita tengok daripada perspektif mudarat. Banyak tak mudarat? Banyak. Jadi kita bagi handphone, contoh orang sekarang beli handphone untuk anak-anak dia, untuk mudah dihubungi dan sebagainya. Jadi macam mana nak jaga ni supaya anak dia tak pergi ke tempat-tempat yang dilarang? Mak dia pun ambil handphone dia setting. Setting tempat-tempat tu dia ada aplikasi. Kemudian dia boleh check lepas ni history, macam mana anak aku pergi mana ni. Dia boleh check satu-satu. Dan dia boleh monitor daripada biarpad. Sampai situ ada aplikasi dia. Bila dia cuba nak masuk situ, sistem nanti remind. Bukan remind, bagi apa? Notification. Alert. Hai, nak pergi mana tu? Nak pergi mana tu? Reminder. Datang tiba-tiba. Tu warning. Warning signal. Nampak tak? Itu kan dia nak membendung macam-macam cara. Macam contoh, ya, mudarat. Contoh di laluan kampung, dalam kampung, jalan. Ya, letak dah situ.
Ya, sebab banyak budak-budak main petang-petang, kereta lalu laju. Letak situ speed 20 km per hour. Laju juga, 60, 70 dia bawa. Sehingga berlaku pelanggaran membawa kepada kematian. Dia pun fikir macam mana kita nak solve. Lepas tu buat bumper pula. Tu bumper tinggi. Ya, tak sampai berapa meter letak satu. Tu baru ada akal. Nampak tak? Itu apa? Mula-mula to reduce. Ya, last eliminate. Tak berlaku dah, dia bawa belahan dah. Nampak tak? Tu macam-macam. Jadi semuanya datang daripada kaedah ni. Ya, contoh boleh faham? Jadi, ya, sesuatu yang membahayakan harus dibendung. Apa saja? Handphone, membahaya. Contohnya pemikiran-pemikiran yang rosak, asing, ya, ism-ism, ya, perkara-perkara yang boleh membahayakan akidah. Contoh sekarang tengok isu, ya, orang murtad. Katakan murtad, ya, sebab nak kahwin. Macam mana tu nak eliminate tu? Tu kan bahaya. Boleh jadi presiden pada orang lain untuk ikut. Maka kuat-kuasakan undang-undang. Tu pentingnya undang-undang agama, tu undang Islam. Tapi sebelum tu kena buat prevention. Apa dia? Maknanya kena ajar didik setiap Muslim iaitu tentang akidah, pembatal keislaman, tanamkan betul-betul akidah. Jadi we have to re-evaluate back on our Islamic syllabus. Tak memberi kesan. Sebab anak-anak tak faham perkara ni terbatal akidah ke tidak. Yang ini boleh sambut tak? Contoh orang Islam, ya, dilarang untuk mengucapkan happy apa? Merry Christmas, dilarang. Tapi apa yang kita lihat? Yang lagi dapat macam-macam bertubi dia ucap. Dia ucap bukan pada orang Kristian saja, pada sama orang Islam boleh pergi buat ucapan. Yang parah apa dia? Pakai pula baju Santa Claus tu di pasar raya. Haram hukumnya. Mudaratnya pada apa? Akidah. Menunjukkan apa? Root cause. Setelah kita buat analisa, ya, the root of the problem, why that things happen, rupanya lemahnya sistem pendidikan dari sudut penanaman pengukuhan akidah yang sahih. Sebab tu kena ajar mereka tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah ni nombor satu ni. Ya, tauhidul ibadah. Kemudian tauhid asma' was sifat yang digali langsung daripada Quran dan hadis. Kitab-kitabnya mesti disusun. Ini perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran. Ini perkara-perkara yang kita tak boleh buat. Tasyabuh dengan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi tak diajar. Daripada darjah 1 sampai nusi tak diajar semua ni. Padahal itu adalah pokok. Nak tutup segala kemudaratan kepada akidah ni nombor 1 yang wajib diberikan perhatian. Wajib berjalan sampai graduate. Tapi our education system sampai bila je? Sampai bila? SPM. Itu pun subjek yang dibelajar pelajaran agama Islam. Pelajaran apa? Pelajaran SPM. Pengajian Islam. Lagi? Syariah lagi? Ya, Quran Sunnah. Tapi ditekankan tak? Contoh kalau dia tanya, apa makna la ilaha illallah? Dari situ sudah makna syarat, rukun, pembatal, natijah. Tak belajar all of those. Then how to protect ourselves from danger, from risk. Ya, rata-rata kalau ditanya pada anak-anak Islam, tak boleh jawab dia bab ni. Sebab tu mereka terkasima, terjatuh ke dalam bahaya. Dari sudut akidah. Ya, kadang-kadang dia pakai baju bola, pasukan kegemaran dia ada lambang Kristian. Ini dilarang, haram. Kemudian bawa solat pula. Kadang-kadang ada pakai baju, iklan belakang baju dia, Carlsberg. Ingat dulu waktu zaman 80-an. Seronoknya pakai baju Born to be free. Tu dia, kita dia tak kerti. Apa benda born to be free? Maknanya born to be free tak terikat dengan agama. Bebas. Ni kan boleh biarkan keluar daripada agama. Tapi jahil tak tahu. Tapi kita pun tak faham makna. Dimaafkan lah. Ya. Ada tulisan macam-macam tulis kat sini ni. Ya. Kita pergi tegur dia. Dia minta maaf ni. Baju Carlsberg ni tak boleh pakai. Ni iklan arak. Haram hukum dia. Oh ya bang. Saya pun tak tahu bang. Saya ingat orang bagi saya pakai je lah. Nampak tak? Ni anak-anak sampai tahap tu. Tengok umur bukannya belasan tahun. Pelajar universiti. Apa yang dia belajar? Inilah. Ya, peranan para pemerintah, peranan para ulama. Sebab tu dakwah salah mengajak perkara-perkara ini. Tapi sebab tak digezet dalam education system. Sebab tu akidah ni kena belajar daripada darjah 1 sampai keluar universiti. Mesti ada satu subjek setiap semester. Sebab akidah ni luas cakupan dia. Sebab tu Al-Quran itu semuanya ayatnya adalah akidah. Daripada awal sampai akhir. Tanamkan dia, ekstrak. Ni Quran.
Quran we read with understanding, especially on akidah part. Betul kan? Tapi Al-Quran dia ajar apa? Kita dibesar-besarkan dengan pertandingan Al-Quran. Hebat, mewakili negara, mewakili negeri, mewakili daerah. Tapi peribadi berubah tak? Tak. Pemahaman tak? Ya. Pelaksanaan tidak. Tak hidup dalam diri setiap Muslim. Ini yang menyedihkan. Sebab apa? Dia divert daripada perkara yang utama kepada perkara yang tak utama. Bersungguh belajar. Belajar tajwid. Bersungguh dia. Tapi tak belajar tentang isi kandung Al-Quran. Yang itu yang utamanya. Bila dia faham, maka dia akan selamat daripada mudarat. Tak akan terjatuh dalam kesyirikan. Dan dia tahu, oh ini benda syirik, aku tak boleh. Aku tak boleh pergi meraihkan hari raya orang-orang kafir. Tak boleh pergi bersama-sama masuk dalam gereja Kristian. Pada hari apa? Kristian Ahad. Nak tengok, nak bersama dengan mereka, meraihkan mereka. Tak boleh. Sebab lakum dinukum lakum dinukum waliyadin. Tu apa ayat apa tu? Surah apa tu? Al-Kafirun, betul kan? Tu kalau dia faham ayat tu saja, tidak boleh sekali-kali berkompromi dalam bab akidah. Islam kaedahnya begitu. Tidak boleh wala dan bara dalam bab yang berkaitan dengan agama. Tapi kita tidak mengganggu orang kafir. Itu urusan dia, kebebasan dia beragama. Islam benarkan. Tapi untuk bertoleransi, ikut hari-hari perayaan mereka, membuat ucapan selamat mereka, itu mudarat pada kita. Masya Allah. Betapa kaedah ni sangat agung. Contoh. Kemudian kaedah yang kedua, contoh kaedah lain, cabang daripada ini, iaitu ad-dararu yuzal. Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Apa saja yang mendatangkan bahaya wajib dihilangkan. Jangan dibiarkan. Bila dia muncul, dia akan membinasakan. Sebab tu bid'ah dia bahaya. Sebab apa? Dia take over sunnah. Syirik dia bahaya sebab dia take over tauhid. Faham? Maksiat dia berbahaya sebab dia take over ketaatan. Maka itu semua jalan-jalan kepada itu harus dihapuskan. Contoh pusat perjudian, pusat perzinaan. Apa saja pusat-pusat yang membawa kepada mudarat wajib dihapuskan. Kalau dibuka, macam contoh penjualan arak berleluasa. Orang mabuk bawa kereta, langgar orang Islam yang mati. Contoh, tak kira lah Islam ke tidak. Tengok-tengok kena penjara 2 tahun aja. Ataupun worst case dibebaskan dia. Dia dah langgar tadi, mati dah orang. Nampak tak? Inilah bila tak dikuat-kuasakan undang-undang Islam. Tak diterapkan preventive measure, kaedah ni. Sesuatu yang berbahaya wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Contoh, kewajipan majlis bandaran atau JKR, contohlah ni. Jalan berlubang, tengok satu kes berlaku, seorang penunggang motosikal meninggal, bukan meninggal, tak tahu meninggal ke tak, tapi dia termasuk lubang waktu hujan, jatuh terus pingsan, boleh membawa kematian. Jadi they have to be particular, yang bertanggungjawab. Jalan berlubang sana sini kan berbahaya, segera turap. Segera. Kita naik kereta, tak kena pada kita, jangan fikir kita, fikir orang yang akan terkena musibah itu. Cedera, patah kaki, hilang pekerjaan untuk beberapa bulan, hospitalized, worst case meninggal, 3 ahli waris yang kesusahan. Ini ni, siapa nak tanggung? Ni kalau ada setiap umat Islam ada kesedaran daripada pemimpin sampai ke orang bawah, maka beauty our life. Itulah indahnya Islam. Tapi apakan daya, Islam tu ditutup keindahannya oleh orang Islam sendiri. Kaedahnya, caranya semua ada dalam Islam, tapi tak diambil, tak diguna pakai. Dan worst case tidak ada tanggungjawab, tidak beramanah. Akhirnya Islam yang indah nampak buruk, hudu. Orang tak minat dengan Islam. Tengok kita je tak lalu. Sebab apa? Kita berteruk. Kita sendiri mengundang bahaya pada orang lain. Contoh kita lihat, orang yang kerjanya halau nyamuk. Dulu bagus, alhamdulillah. Kena denda berapa? Kalau isap rokok di premis-premis umum seperti di restoran, 1,000 katakan. Katakan 1,000. Sekarang dia rupanya takut pada undang-undang je. Padahal kita diajar oleh Islam bukan takut pada undang-undang, takut kepada Allah. Isap rokok dekat restoran. Di situ ada orang yang tak smoker, bukan orang isap rokok. Itu pasif, orang pasif tu lah lebih terdedah bahaya dia. Betul kan? Dia
Ada filter. At least dah reduce untuk dia. Kita ni filter apa ada? Sedut. Itu menzolimi orang lain. Nanti kamu akan bertanggungjawab di negeri akhirat. Betapa banyak dosa orang yang menghisap rokok kepada orang lain yang terkena mudarat. Apatah lagi di situ ada budak-budak kecil. Baby lagi. Dia ikut dania je lah. Ya. Bila kita sebut rokok ni bukan rokok saja tak. Yang seangkatan dengan dia. Yang keluar asap. Jangan salah faham. Tu asap lori. Asap lori tu perkara undang-undang lain pula. Ada undang-undang. Penguatkuasa. Cek alam sekitar. Betul kan? Ni benda yang kita boleh elakkan. Masya Allah. Jadi jangan jadi selfish. Kaedah ni nak mengajar kita jangan jadi selfish. Ya, jangan pentingkan diri sendiri. Contoh kaedah yang lain. Cabang daripada dia. Ya. Ad-dararu la yuzalu bimislih. Sesuatu yang membahayakan yang bermudarat tak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang lebih mudarat lagi. Yang lebih bahaya daripada itu. Guna kaedah lebih bahaya. Tak boleh. Ya. Contoh. Ya, contoh. Ya. Kalau ada seseorang tu dia merosakkan harta milik orang lain. Contohnya kereta kita lah. Tiba-tiba ada gangster mana, ya, dia pakai ketuk kereta kita, bercala. Ya, pecah cermin kiri kanan, side mirror. Maka kita pun pergi balas cari kereta dia. Mana je kita pergi pecah pula. Biasanya tak setara lah, lebih lagi pecah terus front mirror. Ini menghilangkan mudarat dengan mudarat yang lebih besar. Ya, sila-sila boleh membawa kepada apa? Pergaduhan. Akhirnya bawa kepada apa? Mati, kena bunuh. Nampak tak? Itu. Jadi dalam urusan tadi, nak reduce mudarat buat apa? Report polis. Biar pihak yang berwajib yang menentukannya dan mengambil tindakan. Jangan kita buat tindakan. Mudarat lagi ada. Boleh faham? Jadi, ya, sesuatu yang berbahaya tak boleh dihilangkan dengan berbahaya yang lebih besar daripada itu. Contoh. Ataupun yang kurang daripada itu. Tak boleh. Berbahaya. Berbahaya. Kurang boleh. Yang lebih bahaya. Contoh, kalau kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita tegur dia kemungkaran. Ya, kita tegur dia tiba-tiba, mudarat lebih besar pula jadi. Apa dia? Tengok contoh orang bergaduh kan, kita pergi tegur dia. Bang, jangan bergaduh, sabar. Dia kata, apa soal sabar? Kita tegur sabar. Apa soal sabar? Kita kata sabar lagi, sekejap lagi kita pula kena. Itu kan mudarat pada kita. That's it. Just retreat. Kalau tidak, mudarat lebih besar. Spray air lagi lah dia marah. Ya, itu bukan kaedahnya. Itu kaedah mengundang malapetaka. Ya. Contoh macam orang berhutang. Ini pun masalah juga. Betul kan? Yang berhutang tu sampai kes boleh dibunuh oleh orang yang berhutang. Ketika nak berhutang tu tebal muka. Tak malu. Datang tengah-tengah malam ketuk. Dengan wajah welfarenya sedih dengan skrip dia. InsyaAllah saya bayar sesak sangat ni. Tolonglah pinjam saya 10,000. Sikit je 10,000. Sikit. Kawan tu kesian. Tak apalah. Dengan janji dia. Ibarat bulan bintang boleh bagi. Tiba dalam tempoh janji tak bagi. Kawan ni follow up dah. Cik, bila nak bagi? Itu kan janji. Ya, saya pun duit tu lah yang ada. Tapi saya kesian cik janji begitu. Tengok keadaan cik tu saya bagi. Kenapa tak bagi-bagi? Minta lah hutang. Nantilah dulu. Ya, tak sabar-sabar. Aku susah sekarang ni. Tapi tengok dia senang aja. Akhirnya apa? Pergi ke rumah. Ya. Kau ni tak faham-faham ke? Orang kata sabar-sabar. Macam mana cik nak sabar cik? Saya pun sesak sekarang, duit pun dah tak ada. Tak boleh bagi 10,000, bagilah sikit dulu 1,000 ke. Ajak-ajak yang aku tunggu 1,000. Tengok keluar parah. Ni 1,000. Mati kawan. Ni pelik biar ajaib ni orang berhutang. Sebab tu Islam ajar berhutang mesti tulis, mesti ada saksi. Masya Allah, banyaknya perkara yang berlaku. Wahai umat Islam, kenapa jadi demikian? Ya. Dia kira dia je. Ya. Dia kira dia selamat, manfaat dapat pada dia, orang lain peduli apa aku. Macam tadi ya, smoker tu, peduli apa aku. Ini aku ni sokok, ikut aku lah. Padahal undang-undang pun larang, dah besar saya ni tu. Non-smoking area. Kiaskanlah. Contoh macam parking. Parking pun satu bab juga. Dia buat double parking, dia halang parking orang dan sebagainya, menghalang lalu lintas. Ni kalau orang yang faham tentang agama, dia pasti tak akan buat. Tapi yang majoriti buat siapa? Di kalangan umat Islam. Sebab apa? Puncanya dia daripada mana? Tak belajar benda-benda ni. Tak belajar di sekolah. Yang belajar urusan dunia. Jadi menjadi pencinta dunia. Demi dunia sanggup bergaduh. Demi dunia sanggup bermasam muka. Demi dunia sampai sanggup membunuh. Itulah dia. Sebab itu umat Islam jadi
Ya, rosak, banyak maksiat, banyak jenayah. Sebab apa? Tak ditanamkan tentang akidah yang sahih, ibadah yang sahih, akhlak yang mulia. Kita sendiri berpengalaman, betul kan? Kita hidup dalam sistem itu, tapi Allah takdirkan kita, Allah beri hidayah. Ya, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ni orang-orang yang takkan kebaikan. Ya, tapi kalau bergantung pada sistem yang ada, sulit nak jadi insan yang bertakwa kepada Allah. Jangankan sekolah biasa, sekolah agama pun belum tentu dapat membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Kita lihat banyak salah laku yang berlaku di kalangan orang agama, betul kan? Buat maksiat. Ni waliyazubillah. Sebab apa? Sebab terkasima dengan dunia. Sebab dibesarkan dalam sistem dunia ini. Utamakan dunia. Tu. Jadi kaya. Sebab tu hadis sebelum ni penampan hadis sebelum ni. Izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbaka nas. Tu. Perisai. Jangan kita termudarat dengan terkasima dunia, sehingga apa cara pun semua halal bagi kita. Dia ada prinsip, untuk aku halal semuanya, untuk musuh aku haram semuanya. Ini dalam pelbagai lapangan kita lihat. Ya, Masya Allah. Ya. Banyak lagi kaedah-kaedahnya, sungguh. Sebab itu mempelajari kawaid fiqhiyah ni sangat menakjubkan. Sangat indah. Dengan ada tools ni, kita boleh navigate accordingly in any given situation. Kita akan sentiasa menjadi hamba yang tunduk, patuh, pasrah, redha dengan segala ketentuan Allah. Allah uji dengan COVID. Ya. Kita tahu dah, bila KKM kata macam tu, kita tahu dah. Ni kaedahnya. Islam aja. Bukan setakat kita ikut aturan KKM yang comply dengan syariah ni. Memang comply dia. Adapun pelakunya, itu urusan dia. Pemimpin ke siapa saja, you are not walking the talk. You NATO only, no action talk only. Itu kewajipan dia. Kewajipan kita apa? Bukan menyalahkan mereka. Kewajipan kita, jaga diri kita. Tu. Tapi sikap manusia ni suka menyalahkan orang lain. Cuba tanya diri kita. Apa faedahnya yang kita dapat bila kita menyalahkan orang lain? What are the benefit you gain from accusing others? Takkan dapat apa-apa. Sebab itu kaedah Quran sebut apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Always remember this principle of change. For things to change, we have to change ourselves. We are the image, the reference for others to refer. Jadilah seperti itu. Sebab Nabi SAW menyebut seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Sebab tu kalau rumus perubahan, nak sesuatu perubahan, kita mesti ubah dulu. Kita mesti contohkan kepada orang lain perbuatan baik. Contoh macam mak ayah nak suruh anak belajar, rajin baca buku. Mak ayah itu mesti rajin baca buku. Ni tak, mak ayah duk main handphone. Belajar. Ya, buat kerja rumah, dah buat ke belum? Mak ayah dah buat homework dalam Facebook. Ya, duk tengok sana, duk tengok sini. Atau dulu duk depan TV, duk tengok TV baca surah khabar. Duduk sekali dengan anak tu. Atau dia sendiri membaca, anak pun membaca, baru contoh. Ya, ni dia nak faedah untuk dia. Anaknya mudarat, contoh. Ya, anak nak dapat faedah, dia mudarat. Begitulah, vice versa. Ya. Jadi sungguh hadis ini agung sekali. Ya, begitu juga kaedah-kaedah yang 4 yang tadi. Ya, Masya Allah. Islam itu ya sangat sempurna. Islam itu menyelesaikan way of life. Islam itu ya apa saja masalah-masalah yang kita hadapi semuanya ada penyelesaian. Sebab itu kita sebut 3 principle of Islam yang tidak ada pada mana-mana agama. Apa dia? Islam tell what is our problem. Apa masalah yang kita hadapi? Bukan kita saja, umat manusia seluruhnya. Ya, Islam yang kafir. What are your main problems? And what are the cause of those problems? Apa sebab terhadap masalah ni? Cause dia. Ya. Penyebab. Dan Islam bagi jalan keluar, solution, way out, how to solve those problems and eliminate the problem by identifying the root cause. Islam yang ajar. Ni kaedah-kaedah. Masya Allah. Jadi hidup ini be part of solution, don't be part of the problem. Ya, jangan pula jadi orang yang mendatangkan masalah. Contoh, jangan kita buang sampah merata-rata. Tu kan kita penyumbang pada masalah. Berdosa tak? Berdosa. Jangan ingat dosa pahala je dalam urusan ibadah je, dalam urusan akidah. Tak. Dalam urusan muamalah menjaga alam sekitar. Wajib jaga alam sekitar. Itulah kita belajar dalam bab ihsan sebelum ni.
ihsan dengan alam sekitar. Kalau setiap kita menjaga kebersihan, maka tak akan berlaku kerosakan di atas muka bumi. Setiap orang menyumbangkan dia, maka kita akan dapat sungai yang bersih, ya, bebas daripada pencemaran ataupun reduce pencemaran. Masya Allah. Jadi ya, setakat itulah yang dapat kita sampaikan. Sungguh kalau nak perjelaskan, ya, sungguh luas sekali. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, ya, Islam mengajar kita tidak boleh membahayakan pada diri sendiri, apatah lagi membahayakan pada orang lain. Islam mengajar kita jangan selfish. Ya, jangan selfish, pentingkan diri sendiri. Ya. Kita penting diri kita, peduli apa orang lain. Islam tak ajar demikian. Kita hidup bermasyarakat. Sebab tu kaedah-kaedah qawaid ini memberikan kebahagiaan, memberikan keamanan, memberikan keselesaan, memberikan keharmonian, ya, dalam hidup bermasyarakat. Dan semua kaedah-kaedah ini membawa kepada satu perkara, iaitu untuk menjaga maqasid syariah. Dan maqasid syariah ini, ya, kemuncaknya untuk menjaga maslahat umat manusia seluruhnya. Sebab itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadi jadilah diri kita di mana pun kita berada menjadi asbab kebaikan bagi orang lain. Sebab tu kita ingat hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat pada manusia. Di mana pun dia berada, dia keberadaannya menggenapkan, ketiadaannya mengganjilkan, adanya menceriakan situasi, ya, tiadanya ditangisi, ya, tiadanya dicari-cari, pemberiannya ditangisi. That's excellent personality. Itulah Muslim. Semoga kita termasuk di dalam, ya, Muslim yang sempurna, yang kafah, yang mendatangkan manfaat di mana pun kita berada dan sekali-kali tidak akan mendatangkan mudarat. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, petunjuk dan hidayah agar melaksanakan hadis ini. La darara wa la dirara, dan hadis-hadis yang lain yang telah kita ambil faedah daripada Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menghiasi kita dengan akhlak yang mulia, ya, berjalan di atas akidah yang sahih, ya, berbuat amal ibadah, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan istiqamah di atasnya, mengajak umat kepadanya, ad-da'watu ilaih, dan mati di atasnya. Dengan itu semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita nanti di negeri akhirat di dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kita ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dapat kita kemuncaknya bersama dengan Nabi SAW, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Insyaallah panjang umur kita akan sambung, ya, selesai solat subuh besok, hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-33, hal yang berkaitan dengan, iaitu hukum hakam, iaitu dalam pendakwaan dalam mahkamah, ya, iaitu tentang wajibnya mendatangkan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang dituduh. Ini datang daripada jurusan apa? Hukum hakam, undang-undang, mahkamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.